Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah, tadi kita dah selesai untuk bagi yang tadi Ustaz dah terangkan untuk akhlak, subjek akhlak, dan sekarang Ustaz terangkan subjek bahasa Arab untuk tahun 4. Okey, untuk soalan yang Ustaz bagi, soalan yang pertama Ustaz bagi mengenai tajuk berkaitan dengan nombor dan bilangan. Yang seterusnya Ustaz bagi soalan berkaitan dengan nama kenderaan. Nama kenderaan, kenderaan udara, kenderaan darat dan kenderaan air. Okey, nama kenderaan udara, kenderaan air dan kenderaan darat Ustaz tak bagi nota. Sebab Ustaz dah bagi soalannya, jawapannya pada waktu kelas sebelum ni. Ustaz harap kamu dah hafal dah, dan Ustaz pun dah uji hafalan kamu pada waktu kamu sekolah sebelum kamu bercuti. Ustaz yang Ustaz fokuskan ni adalah tajuk nombor dan tajuk isim isyarah, iaitu nama isyarat atau petunjuk. Okey. Dan kenderaan Ustaz tak cerita. Ustaz tahu kamu hafal, dan Ustaz nak kamu jawab mengenai apa yang kamu dah hafal mengenai tajuk kenderaan udara, kenderaan air dan kenderaan darat. Itu Ustaz tajuk tu lah. Okey. Tajuk yang pertama yang Ustaz sentuh adalah tajuk nombor dan bilangan. Okey, tajuk nombor dan bilangan ni, okey, bilangannya adalah bilangan 100, 200 dan 300. Okey, apa yang kamu nampak daripada nombor ni dalam bahasa Melayu? 276 ni, apa yang kamu nampak? 276 ni dalam bahasa Melayu adalah 276. Jika dalam keadaan nombor ni adalah sama turutannya sama. 2 dekat sini, 200 dekat sini, 70 dekat sini, sama tengah-tengah, dan nombor 6 iaitu nombor sa adalah di belakang. Dari segi bentuk nombor, bentuknya adalah sama dengan bahasa Melayu. Okey, tengok. 2 dekat depan sekali, 2 di sebelah kiri sekali, nombor 200 sebelah kiri sekali, nombor 10 di bahagian tengah dan nombor sa di bahagian belakang. Sama. Tetapi berbeza dari segi sebutan. Dari segi sebutan berbeza. Kalau kamu tengok sini 276. 200, kamu sebut dulu 200, 70 sini, dan yang terakhir 6. 276. Dalam bahasa Melayunya katanya adalah nombor pertama adalah nombor yang kamu sebut adalah nombor ra, iaitu nombor ratus, 70 iaitu nombor pu, dan nombor 6 ada yang belakang tu adalah nombor sa, ra, pu, sa. Dalam bahasa Melayu sebutannya adalah ra, pu, sa. 276. Itu dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arab berbeza. Okey, perkataan yang bermula kamu sebut adalah mi'atani. Bermaksud mi'atani adalah 200. Wasittatun. Sittatun adalah nombor 6. Sini bukan nombor 70. Di bahagian tengah, perkataan yang di tengah adalah nombor 6. Nombor sa. Di bahagian tengah adalah nombor sa. Dan yang terakhir wasab'una. Wasab'una bermaksud 70. Kalau dalam bahasa Melayu 70 di bahagian tengah. Okey, nampak tak beza dia? Bermaksud di dalam bahasa Arab BA, dalam bahasa Arab turutannya adalah yang pertama kita kena tulis ra, nombor ra, kemudian nombor sa di bahagian tengah, dan yang terakhir adalah nombor puluh. Dia bentuknya ra sa pu. Dari segi sebutan dia berbeza, tapi dari segi bentuk nombor adalah sama. Okey. Yang ni Ustaz nak kamu hafal. 100 bermaksud dalam bahasa Arab mi'atun. Yang ni berapa? 200. Mi'atani. Kataan dia sama, cuma bezanya di belakangnya ada alif dan nun. Dan 300. Salasu mi'atin. Ini ada 300. Okey.
Dan bila Ustaz bagi nombor perkataan, kamu gabungkan dengan perkataan. Kalau Ustaz bagi perkataan nombor, maka kamu ikut turutan dia rasapu. Jangan buat rapusa. Buat rapusa adalah bahasa Melayu. Kamu akan buat rasapu. Mula kamu kena tulis nombor ratus. Lepas tu kamu kena tulis nombor sa di belakang sekali nombor sa. Dan yang terakhir kamu tulis nombor berpuluh. Tak sama dengan bahasa Melayu. Beza dengan bahasa Arab. Okey. Itu untuk soalan yang pertama yang Ustaz bagi soalan nombor. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan kenderaan air, kenderaan darat, kenderaan udara. Dan saya Ustaz tertentu sebab Ustaz dah yakin kamu dah hafal perkataan ni waktu sebelum cuti sekolah lagi kamu dah hafal perkataan kenderaan darat, kenderaan air dengan kenderaan udara. Jadi kamu kena tulis sendirilah jika perkataan yang dibagi adalah perkataan ferry. Dalam bahasa Melayu, apakah perkataan ferry? Dalam bahasa Melayu adalah ferry. Jika dalam bahasa Arab, apakah perkataan ferry dalam bahasa Arab? Apakah perkataan motosikal? Apakah perkataan motosikal dalam bahasa Melayu motosikal? Dalam bahasa Arab, apakah perkataan motosikal? Dan yang terakhir, perkataan roket. Perkataan roket, apakah perkataan roket? Ustaz dah bagi dah sebelum ni, kamu dah hafal dah sebelum ni, saya tak tentu perkataan tu. Okey, seterusnya, soalan yang terakhir adalah soalan yang bertajuk Asma' Isyarah. Dekat sini Ustaz bagi satu perkataan dan kamu kena tulis jawapan dia, ni ke ataupun ni ke ni. Ada 3. Ini untuk lelaki dan ini untuk perempuan. Ustaz terangkan dulu. Asma' Isyarah bermaksud dalam bahasa Melayu nama isyarat, iaitu tunjuk. Tunjuk kan? Itu tunjuk ini, itu, ini. Okey. Dalam bahasa Arab, jika dia adalah lelaki, kita nak tunjuk dia adalah lelaki, kita cakap kalau dia seorang lelaki, kita cakap haza. Jika dia dua orang lelaki, hazani. Dan jika dia ramai, itu lebih daripada 2 ataupun 3, lebih daripada 3 ataupun ramai, 4 ke 5 ke 6 dipanggil haulai. Itu untuk lelaki. Untuk perempuan, jika kita nak tunjuk itu perempuan, kita cakap hazihi. Perempuan. Seorang perempuan. Jika ada 2 orang perempuan, kita sebut hatani, 2 orang perempuan. Jika dia ramai, perempuan ni ada 3, 4 ataupun 5 ataupun banyak, dipanggil haulai. Okey. Kamu tengok kedua-kedua ni. Lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki seorang haza, kalau perempuan seorang hazihi. Kalau lelaki 2 orang dipanggil hazani, tapi kalau perempuan 2 orang dipanggil hatani. Jika ramai lelaki ni perempuan ataupun ramai lelaki perempuan, dia sama. Kedua-duanya haulai. Jika lelaki pun ramai adalah haulai. Jika perempuan pun ramai, nama dia haulai. Kedua-dua bawah ni sama. Yang berbezanya adalah seorang perempuan, seorang lelaki, 2 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Itu beza dia. Okey, seterusnya. Kita nak tahu di bilangan tadi. Okey. Mufrad adalah seorang. Musanna adalah 2 orang. Dan jam'u adalah ramai. Itu 3 ataupun lebih panggil ramai. Okey, jika lelaki muallimun. Perkataan yang Ustaz bagi ni adalah muallimun, cikgu maksud dia. Guru. Okey, maksud dia adalah guru. Okey, lelaki ni muallimun. Tak ada apa-apa tambahan perkataan dia. Tak ada tam marbutah. Jika ada tam marbutah, dia adalah perempuan di belakangnya. Kalau ada tam marbutah di belakang perkataan ni adalah perempuan. Okey, kamu tengok jika muallimun tu cikgu tu, kalau 2 orang, dipanggil apa? Dipanggil muallimani. Ditambah apa? Ditambah alif dan nun di belakangnya. Jadi muallimani. Jadi tambah alif nun jika dia 2 orang. Dan jika dia jam'u, ramai, muallimuna, ditambah apa? Ditambah waw dan nun. Dia jadi muallimuna. Yang depan ni sama, mualli. Tapi beza dia, jika lelaki kalau seorang, dia tak muallimun. Dia tak ada alif nun, dia tak ada alif waw nun, dia tak kosong je. Maknanya ini seorang lah tu.
Jika di belakangnya ada alif nun, maka dia adalah dua orang lelaki, muallimani. Jika di belakangnya ada tambah waw dan nun, maka dia adalah muallimuna, maka dia adalah ramai. Okey, kalau dia lelaki lah. Okey, seterusnya jika dia perempuan, jika guru tu perempuan. Okey, muallimatun. Perkataan dia sama, lelaki muallimun, perempuan muallimatun. Dia ada ta marbutah di belakang dia. Jika ada ta marbutah di belakang dia, maknanya dia adalah seorang guru perempuan. Seorang, bukan dua orang. Okey, jika dia dua orang, muallimatani. Ada tambah ta alif nun, ditambah ta alif nun. Muallimatani ditambah ta alif nun di belakangnya. Maknanya dia ada dua orang ustazah. Dan yang ramai, jika ramai jam'u, dipanggil muallimati, ditambah alif dan ta di belakangnya. Bermakna ialah muallimat, guru-guru perempuan. Ada ramai guru-guru perempuan, lebih pada 3 ataupun 4, 5, 6. Okey. Yang perhatikan betul-betul. Seorang sekali lagi, jika dia seorang mufradun, jika dia seorang, dia tak ada tambahan di belakangnya. Dia tak ada ta marbutah, dia tak ada alif nun, dia tak ada waw nun, dia tak ada ta alif nun, dia tak ada alif ta. Itu maknanya dia seorang lelaki. Jika belakang dia ni ada alif dan nun, maka ia bermaksud dua orang lelaki. Jika belakang di sini ada waw dan nun, ditambah waw dan nun, maka dia adalah lelaki yang ramai. Okey, perempuan pula, jika belakangnya ada ta marbutah, maka dia adalah perempuan, seorang perempuan. Dan jika dua orang, dia ada ta alif nun, ditambah ta alif nun di belakangnya, maknanya dia adalah dua orang perempuan. Dan yang terakhir, jika belakang ditambah alif dan ta, maka bermaksud dia adalah perempuan yang ramai. Okey. Jika Ustaz bagi perkataan muallimun, adakah dia hazi? Adakah dia hatani? Adakah dia haulai? Bukan, dia adalah haza. Kalau Ustaz bagi perkataan muallimun, kamu kena letak depan dia haza. Jika Ustaz bagi perkataan dia muallimuna, adakah dia haza? Bukan. Adakah dia hazihi? Bukan. Jawapannya adalah jika muallimuna, kena haulai. Jika Ustaz bagi perkataan muallimatani, adakah dia hazihi? Bukan. Adakah dia hazani? Bukan. Hatani? Ya. Jika dia muallimatani, maka dia hatani. Dia dua orang perempuan. Okey. Perhatikan perkataan nombor pertambangan belakang ni, dan kamu akan dapat jawapan untuk soalan yang Ustaz bagi di bawah sekali tu. Okey. Yang terakhir, Ustaz ucapkan selamat bercuti. Jaga kesihatan. Cuti-cuti kawalan pergerakan ni, kamu kena duduk rumah, tak boleh dibenarkan keluar. Saya yakin kalau kamu keluar pun kamu takut. Sebab apa? Sebab ada polis kat luar. Jaga. Saya doakan keselamatan kamu, buat cuti-cuti baca Quran. Okey. So, sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.